Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah sejarah Mat Kilau, pahlawan Pahang. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Pahlawan terbilang Melayu, Mat Kilau tidak hanya berjuang menentang penjajah di negeri kelahirannya Pahang, malah turut sama-sama menyemarakkan semangat perjuangan bagi menebus maruah bangsa dan agama di negeri jiran yaitu Terengganu dan Kelantan. Anak kelahiran Kampung Masjid, Pulau Tawar, Jerantut, yaitu adalah anak kepada orang besar Pahang, Imam Rasu, yang turut dikenali sebagai Tok Gajah. Sekitar 1890-an, berlaku pemberontakan rakyat di Pahang yang marah dengan tindakan British mengambil ahli tugas memungut cukai dan hasil daripada pembesar negeri yang dilantik. Antara yang menerima akibat daripada campur tangan pentadbiran British di Pahang adalah pembesar negeri yaitu Tok Gajah dan Datuk Bahaman. Kesan daripada itu bermula siri pemberontakan di kalangan pembesar negeri hingga mengakibatkan mereka diburu British kerana menentang penjajah. Rentetan daripada peristiwa itu, British mengisytiharkan perang terhadap beberapa pembesar Pahang dan mengarahkan mereka ditangkap serta dihukum. Bagaimanapun, Mat Kilau dan beberapa pembesar lain berjaya melarikan diri dan menyebarkan semangat perjuangan menentang penjajah di negeri jiran yaitu Kelantan dan Terengganu. Perjuangan Mat Kilau mendapat sokongan padu daripada dua tokoh ternama kedua-dua negeri yaitu ulama terkenal Terengganu, Tok Ku Paloh dan Abdul Rahman Limbong serta Tok Janggut di Kelantan. Melalui kerjasama dan sokongan padu yang diberikan, Mat Kilau yang agak mahir dengan ilmu hutan menyusup masuk ke Terengganu dan Kelantan. Melalui beberapa laluan khusus yang hingga ke hari ini laluannya masih tetap digunakan, khususnya pencari gaharu. Dipercayai terdapat 3 laluan yang digunakan Mat Kilau untuk ke Terengganu dan Kelantan bagi mendapatkan sokongan penduduk di kedua-dua negeri itu. Al-Kisah. Maka pada tanggal 27 hari bulan Desember 1969, Mat Din telah dibawa oleh anak-anak cucunya ke masjid Kampung Pulau Tawar. Dan pada hari Jumaat itu juga orang ramai sungguh terkejut apabila mengetahui orang tua yang bernama Mat Din itu adalah Mat Kilau, bekas pahlawan Melayu Pahang yang cukup terkenal menentang penjajah Inggris dahulu. Susulan daripada itu, atas perkenan Sultan Pahang, sebuah jawatan kuasa penyiasat telah ditubuhkan yang diketuai oleh Datuk Abdul Aziz Ahmad, telah menjalankan tugas
untuk menyiasat perkara tersebut, yaitu pada 6 hari bulan Ogos 1970. Hasil siasatan yang dibuat, maka Menteri Besar Pahang ketika itu Tan Sri Haji Yahya Muhammad Said telah mengisytiharkan kesahihan Mat Din adalah sebenarnya Mat Kilau yang pada ketika itu telah berusia 123 tahun. Beliau dilahirkan di Kampung Kedondong, Pulau Tawar pada usia 12 tahun. Beliau telah dihantar oleh bapaknya Imam Rasu ke Terengganu untuk belajar sekolah pondok. Sesudah tamat belajar, Mat Kilau kembali ke Pulau Tawar dan Sultan Pahang berkenan menganugerahi daerah Budu untuk ditakbir oleh beliau. Apabila Datuk Bahaman menentang penjajah Inggeris pada tahun 1891, Mat Kilau telah membantu dan menyebelahinya. Beberapa tahun kemudian, Mat Kilau terpaksa meninggalkan Pahang kerana serangan bertubi-tubi dari pihak Inggeris dan tali barut mereka yang telah mengkhianati pahlawan-pahlawan Melayu Pahang. Imam Rasu atau Tok Gajah adalah ayah kepada Mat Kilau. Ibu Mat Kilau adalah Teh Mahdah, iaitu anak kepada Tok Kaut Burau. Mat Kilau dilahirkan sekitar tahun 1865 atau 1866 di Kampung Kedondong, Pulau Tawar, Jerantut, Pahang. Mat Kilau dijaga dan dipelihara seperti kanak-kanak lain di kampung. Mat Kilau diserah mengaji Quran dengan beberapa kanak-kanak lain. Mat Kilau mengaji dengan tekun hinggakan dia pandai membaca Quran dengan berbagai lagu. Apabila tamat Quran, Mat Kilau belajar berzanji dan diikuti dengan berzikir maulud. Setelah pandai berjanji dan berzikir maulud, barulah Mat Kilau belajar berzikir rebana yang lebih terkenal sebagai zikir Pahang. Oleh kerana suaranya merdu, maka jadilah Mat Kilau sebagai seorang pendikir yang terkenal di Pulau Tawar. Semasa kecil, Mat Kilau suka bermain gasing. Oleh itu, kerana Mat Kilau pandai bermain gasing, maka dialah yang dijadikan jurumudi, iaitu orang yang memangkat terakhir. Apabila ada perlawanan main gasing, seperti melawan pasukan Pedah di sebelah hulu atau Burau di sebelah hilir, Mat Kilau dijadikan ketua pasukan kampung masjid. Setelah remaja, Mat Kilau mengambil bahagian di dalam permainan orang-orang dewasa, yaitu berlaga buah keras. Disebabkan dia seorang pemuda yang kuat kudrat, maka Mat Kilau dijadikan orang tukang hencang. Mengikut apa yang diketahui, Mat Kilau tidak pernah menghencang, tidak pecah. Dia jadi lebih terkenal sebagai penghencang buah keras apabila Sultan Ahmad, iaitu Sultan Pahang ketika itu, sampai dan bersemayam di Pulau Tawar. Mat Kilau juga gemar pergi berburu
apabila peran tua, yaitu ketua berburu, tidak berburu, Mat Kilau dijadikan peran. Akhirnya Mat Kilau dijadikan tok peran. Sebagai pemburu, Mat Kilau telah memperolehi banyak pengetahuan bersangkut paut dengan hutan. Apabila berusia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud, Kampung Kedondong, Pulau Tawar. Hasil perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin, barulah Mat Kilau belajar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Mat Kilau bukan saja belajar bersilat sebagaimana sahabatnya yang lain. Bahkan beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Tentang ilmu batin pula, Mat Kilau banyak menuntut ilmu kepahlawanan hingga kan boleh menghilangkan diri. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, yaitu Tok Gajah. Ilmu kebatinan yang secara agama banyak dituntutnya daripada Haji Osman yang dikenali juga sebagai Haji Muntuk, sebelum dia berpindah ke Pekan sebagai Mufti Negeri Pahang. Mat Kilau mempunyai sifat-sifat pemimpin, maka beliau telah menjadi seorang pemuda yang sangat disegani dan dihormati. Mat Kilau mempunyai cara pemikiran yang matang. Pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan, Hugh Clifford, yaitu residen British di Pahang, telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan anak Tok Gajah, yaitu Mat Kilau itu sendiri. Ini menunjukkan Clifford mempercayai idea-idea Mat Kilau. Mat Kilau menjadi seorang yang luas pandangan dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, terutamanya bagi penduduk setempat. Mat Kilau juga merupakan seorang yang amat disegani. Ini bukan kerana dia adalah seorang anak orang yang berpangkat, tetapi kerana kejujurannya. Mat Kilau adalah seorang yang tegas. Dia bukan saja disegani, bahkan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya terlalu ramai, tetapi yang diketahui namanya ialah Awang Nong, T. Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali iaitu Khatib, Awang iaitu Imam, dan Mat Tahir. Mereka ini sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau. Kabar yang menyatakan Mat Kilau mati tersiar di dalam akhbar-akhbar Inggris yang diterbitkan di Singapura. The Straits Times dan The Free Press menyatakan ketua penderhaka, yaitu Datuk Bahaman, telah jatuh ke tangan pemerintah Siam pada bulan Oktober 1895. The Free Press pula memberitahu bahawa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan, dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepalanya. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baharu disebabkan kehilangan banyak darah. Dengan tersiarnya
berita kematian Mat Kilau oleh akhbar The Free Press keluaran 22 hari bulan Oktober 1895, maka pada pendapat umum tamatlah sudah riwayat Mat Kilau. Akan tetapi apa yang sebenarnya berlaku tiada diketahui kecuali beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat, yaitu Jusur Rimau, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, Pahim, Mat Kelantan dan beberapa orang lain. Disebabkan Mat Kilau dicop sebagai penderhaka oleh Inggris, maka terpaksalah Mat Kilau mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, dan akhirnya bermustautin di Batu Lima, Jalan Kuantan, Gambang. Semenjak 1930, Mat Kilau juga terpaksa menukar namanya beberapa kali, dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Dalam bulan Desember 1969, Tuhan telah menggerakkan hati Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri KP 2044778 dan bernama Muhammad bin Ibrahim, memperkenalkan dirinya yang sebenar. Untuk mengelakkan dirinya dari menjadi tumpuan ramai, maka Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya atas daya usaha Omar bin Mat Kilau. Maka Mat Kilau dibawa ke kampung asalnya, yaitu Kampung Masjid, Pulau Tawar. Pada hari Jumaat 26 Desember 1969, Mat Kilau telah pergi ke masjid di kampung untuk sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang, Mat Kilau telah membaca Quran dan kemudiannya mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Pengisytiharan ini telah menggemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang menebukan sebuah jawatan kuasa untuk menyiasat. Jawatan kuasa ini dibentuk pada 8 Januari 1970. Beberapa orang telah ditemu ramah bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah Mat Kilau. Setelah disahkan, maka pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 6 hari bulan Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang. Setelah 4 hari selepas pengumuman pengiktirapan terhadap dirinya dibuat, Mat Kilau meninggal dunia kerana keuzuran. Usianya ketika itu dipercayai berusia 123 tahun. Beliau tidak sempat menceritakan kisah-kisah perjuangannya kepada kita dengan lebih lanjut.